Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Najibah Ustazah Halimah Abdul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta tolong share dulu. Haji Said, alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okay, alhamdulillah. Hajjah Mazni, Dr. Zul, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, minta tolong share dulu. Yang keduanya, hari Jumaat lepas, saya ada kat kebun dalam bukit hari tu. Tak sangka bateri tab cepat habis. Sebab bateri tab tu saya pakai line Maxis, dia kuat lah. Cuma bateri apa, kalau yang satu lagi ni, yang handphone saya biasa, saya pakai line Red One. Saya pakai line Red One, dia tak kuat di bukit tu. Malam tu masa pukul 9 saya nampak ada lagi bateri 50%. Saya kata sempatlah untuk kelas malam nanti. Lepas tu masa start kelas tu ada 25% dah. Cepat Saya kata sempatlah untuk kita baca tanpa syarah, tak apa dah malam ni. Tiba-tiba baca tak sempat habis. Dah collab dulu. Okey. Malam ni insya-Allah kita akan ulang balik lah. Kita akan ulang balik. Okay, Ustaz Nuriyah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Zainab, Ustazah Zarina, Ustazah Melati. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aniz. Okay, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Okay, jom kita ulang balik malam ni. Saya nak syarah sikit je. Okay, sebelum tu kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا واو satu kalimah, taqulu wa lam satu kalimah.
Wala, jangan wala taqulu wala, tak. Dia jadi kalimah wala. Kita nak wala. Wala, wala, wala taqulu, tak. Fathah, buka ta. Qaf, dhammah, qu, kena muncung. Ada lagi huruf mat. Taqu, wala taqulu, lam dhammah lu. Ada lagi huruf mat lepas dia. Taqulu, kita muncungkan mulut kita. Okey. La yatimmu dhamm, tidak sempurna dhammah illa bi dhammi syafatain, melainkan dengan cara kita dhammahkan syafatain, dua bibi mulut kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Yuqtalu, huruf qalqalah, lepaskan terus. Okey. Fi sabilillahi, fi sabilillahi amwat. Amwat, jangan amwat, jangan hilang bibir, tak boleh. Okey, lepas tu bal ahyaun, bal habis nampak tak lidah saya ni dia flat je, tak ada lekuk. Yaun, panjang 4 harakat, mad wajib, mad muttasil. Bal ahyaun walakin la tash'urun. Wala, la, jangan wala, dia ada sikit lekuk, tak boleh. Okay, kita nak wala, walakin la tash'urun. Kalimah tash'urun, shin, tash, lepas tash'urun, jangan tash'urun, tak, jangan tash'urun, tak, tash'urun. Okey, seterusnya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Okey. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, waw satu kalimah, lam satu kalimah, nablu satu kalimah. Okey, kum satu kalimah. Satu-satu. Walanabluwannakum, walanabluwannakum. Jangan baca walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Walaupun kita rasa sedap tapi tak boleh lah. Satu-satu. Walanabluwannakum. Okey. Kaf dhammaku. Lepas tu ada huruf mim pula. Kum. Jangan baca walanabluwannakum. Tak boleh. Bismillah. Okey, seterusnya. Wabashiris sabirin. Wabashiris sabirin. Wabashiri. Ni kasrah. Ri. Okey. Wabashiris sabirin. Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan tengah lebat. Okey. Suara saya jelas tak? Minta tolong komen. Hujan lebat. Okey. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alla, buka mulut. Alla. Okey. Alladzina, alla, buka mulut. Hujung tepi lidah duduk di gusi. Alla. Gusi naik. Lepas tu la. Masa turun lidah duduk kat bawah. Idza
asa idza hujung lidah jatuh. Idza asa sa buka mulut. Asa ada lekuk tengah lidah. Asabat bat hujung lidah digusi. Sempurna dia berlaku syiddat tahan suara, lepas tu dia lepaskan angin. Asabathum musibah. Kita terus musibatun qalu. Berhenti di situlah lebih baik. Kenapa? Nanti kita nak ulang, kita ambil qalu inna lillah. Barulah kita seolah-olah kita menakalkan balik ucapan tersebut lah. Bukan kita yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Ayat ni ayat yang selalu berinteraksi dengan kita lah. Ayat kita baca walanabluwannakum. Yang ni kita semua akan kena. Kita semua telah akan melalui keadaan ni. Tak kira masa dan tak kira ketika lah. Jadi apabila masalah ataupun keadaan ataupun ujian tersebut kena kepada kita, apakah ucapan yang terbaik yang perlu kita ucap? Okay, kita tengok sikit ayat yang ke-155. Walanabluwannakum. Waw dan tu. Lanablu taukid. Nun belakang pun taukid pula, kata penguat dua kali. Ada penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terjemahannya lebih kurang beginilah. Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Kami benar-benar akan menguji kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh akan menguji kita. Setiap orang daripada kita. Tak kira kita ni orang Melayu ke bukan Melayu ke, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa ujian tersebut? Bi syai'in minal khauf. Syai' dengan sedikit sahaja. Sikit apa? Minal khauf, daripada rasa takut. Daripada perasaan takut. Takut apa? Takut kepada banyak benda lah. Okey, takut kepada banyak perkara. Wal ju' dan juga kelaparan. Ada perasaan takut yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita. Ada perasaan, ada kelaparan yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita ataupun akan timpakan kepada kita. Wa naqsim minal amwal, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengenakan kita kepada duit kita tak banyak, duit kita habis, duit kita tak tahu nak cari kat mana. Tak ada duit. Wa naqsin, kekurangan, minal amwal, daripada harta benda. Wal anfusi, daripada jiwa. Wath thamarat, dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan lah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita pada setiap perkara. Sama ada berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan makanan. Wa basyiris sabirin, dan hendaklah bagi khabar gembira kepada orang yang sabar. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita untuk apa? Untuk melihat siapa yang terbaik daripada kalangan kita. Siapa yang terbaik? Terbaik dari sudut apa? Dari sudut penerimaan kepada takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Bila kita terima dengan baik, maka kita digolongkan dalam golongan orang yang sabar. Bila kita sabar ni, telah tentunya kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat dalam satu hadis kursi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursinya berbunyi man lam yarda biqada'i. Hadis kursi ni lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala cuma disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarda biqada'i. Siapa-siapa yang tidak redha dengan qada, dengan ketentuan yang telah aku tentukan kepada dia. Walam yashkur ala ni'amai, dan dia juga tidak bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepadanya. Sama ada sikit ataupun banyak. Sikit pada pandangan kita lah. Apa yang perlu kita buat?
Boleh kata kita tak redha dengan ketentuan Allah, kita tak bersyukur dengan rezeki Allah? Boleh. Tapi ada syarat dia. Syarat dia macam mana? Falyakhruj min ardi wa samai. Allah kata, boleh tak si redha, tak si syukur, tapi engkau kena keluar daripada fil ardi wa samai. Daripada terus berada di bawah langit aku, di atas bumi aku. Wal yatlub rabban siwai. Dan hendaklah engkau cari Tuhan lain selain daripada aku. Makna kata apa? Maknanya kita tidak ada pilihan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kepada kita dengan qada-qadar yang baik ataupun yang tidak, kita kena terima. Sebab ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima dengan hati yang redha. Okey? Dan kita melatih diri kita supaya kita jadi orang yang sabar. Sebab balasan orang yang sabar ni begitu besar. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Okey. Tanda ataupun ciri-ciri orang yang sabar ni macam mana? Allazina idza asabathum. Orang yang sabar bagaimana? Iaitu orang yang apabila asabathum, ditimpakan kepada mereka musibatun, satu musibah. Satu musibah. Seseorang yang sabar apabila ditimpakan musibah kepada dia, apabila dia diterima ataupun dia menerima musibah, ataupun dia terkena musibah, bagaimana keadaan dia? Qalu, mereka berkata. Siapa mereka berkata ni? Orang yang sabar tadilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak buat apa kepada kami, kami kena terima, kami kena sabar, kami kena redha. Wa inna ilaihi raji'un. Dan akhir sekalinya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali, kita datang, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kita dikembalikan. Ni sifat orang yang sabar lah. Cuma kita ada sikit salah faham lah. Apabila dengar kematian, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu kita sinonim dah. Bila dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada orang mati ke? Tak. Dia mati ni juga sebagai musibah kepada satu-satu keluarga lah. Sebab tu selayaknya disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila kita ditimpa musibah apa saja sekalipun, kita juga dituntut untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita perlu banyak berusaha dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita dalam golongan ataupun kalangan orang yang bersabar di atas apa saja ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita lah. Okey, itu secara ringkas. Seterusnya kita baca lagi ayat yang berikutnya. Ayat berikut ni ayat yang kita tengok apakah balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang yang sabar. Tak ada ciri-ciri orang yang sabar apabila dia ditimpa musibah, maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, seterusnya kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okey. Ulaika panjang 4 harakat. Lidah mesti jatuh bawah. Ulaika alaihim buka mulut. Jangan jangan tak alaihim salawatun buka mulut. Dia ada lekuk tengah lidah. Ain tadi tak ada lekuk. Salawatun min rabbihim wa rahmah habis huruf wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Muhtadun singkat je. Muhtadun habis. Muhtadun. Okey. Kita tengok sikit ulaika yang mereka yang demikian.
Siapa orang-orang yang sabar? Tak adalah orang yang apabila ditimpakan musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia redha. Apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia syakar, dia bersyukur. Apa? Alaihim salawatun. Allah Subhanahu wa taala kurniakan apa? Balasan dia apa? Salawatun min rabbih. Salawatun. Salawatun ni, salawat daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhan mereka, membawa maksud thana wa maghfirah, iaitu pujian. Allah Subhanahu wa taala puji hamba-Nya apabila dia ditimpakan musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia bersabar di atas musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala puji mereka, Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan mereka. Mudah-mudahan kita juga diberi sifat sabar ni, dan kita juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, wa rahmah. Tadi salawat ni dia bukan setakat pujian, tapi disertakan dengan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak minta, tapi apabila kita ditimpakan musibah, Allah Subhanahu wa taala puji kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita lah. Wa rahmah, dan juga Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat kepada kita. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ni penting ke tak penting? Penting. Kenapa? Kerana dengan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Dan apabila kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau kita solat sepanjang masa, kalau kita puasa sepanjang masa, dan kalau kita baca Quran sepanjang masa pun, kita tak mampu untuk menembus syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mampu untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena jalan singkat untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditimpa musibah, kita perlu bersabar, dan kita perlu mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muhtadun, orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu ketika mana Nabi SAW berada di sisi bapa saudara beliau, bapa saudara baginda SAW, yang hatinya dekat dengan Islam tapi tidak mengucapkan dua kalimah syahadah, yang hampir-hampir nak mengucapkan dua kalimah syahadah, tapi ada lagi pembesar Quraisy waktu tu kata, takkan kau nak tinggal perjuangan nenek moyang kita. Maka dia tak mengucap dua kalimah syahadah, dan mati dalam keadaan tidak mengucap dua kalimah syahadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, apabila Nabi SAW bersedih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la tahdi, tidak mampu memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang kamu sayang. Sedangkan bapa saudara Nabi SAW menyayangi beliau lah. Kenapa? Kerana beliau lah yang mempertahankan tubuh badan Nabi SAW, diri Nabi SAW, walaupun dia bukan Islam. Ketika itu Nabi SAW sedang menyebarkan Islam. Walakin Allah, akan tetapi sesungguhnya Allah jualah yahdi man yasha', memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Okey, seterusnya kita sambung. Ni lepas ni kita jumpa lepas ayat wa ulaika humul muhtadun, kita jumpa bunga. Okey, bunga kita sebut bunga lah sebab dia bunga. Okey. Dalam bahasa Arab disebut rubu'. Dan ketahuilah, setelah daripada bunga ni kita baca ayat innas safa wal marwata, ceritanya dia tidak berkait lagi dengan yang sebelum tadi. Maknanya dia telah buka tajuk baru, dia telah buka cerita baru. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Berjalan daripada Safar dan Marwah, sa'i daripada Safar ke Marwah 7 kali, min sya'airillah, daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Cerita lain dah. Sebab tu kita tahu bila rubu' ni dia adalah
wakaf yang tam dah, dia tak ada kaitan dah dengan sebelum tadi. Okey, jom kita baca satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Inna wa gunna miman thumma nunan syuddida, digunnahkan mim dan nun yang bertasydid. Maka bila sebut gunnah kamilah, miqdaruha harakatain, miqdarnya, qadarnya adalah 2 harakat. As-sa, innas-sa. Okey, bukan innas, tak perlu muncul. Innas-safa, fa buka mulut. Wal mar, takrir ra. Wal marwata min, dengung di sisi huruf shin. Min sya'a, panjang 4 harakat. Sya'airillah, la lembut je, jatuh lidah kat bawah. Faman hajjal baita, baita ba, bai buka dulu, jangan baita, baita bai, baita awi', ain buka mulut. Awi'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima, bihima jangan baca yattawafa bihima, bihima tak, bihima satu-satu. Wa man, dengung di sisi huruf ta. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Fa in, nun gunnah dengan 2 harakat. Syakirun, sya buka mulut. Syakiru, syakirun alim. A buka mulut. Alim, lim seringai. Alim, panjang berapa? 4 harakat, 2, 4 ataupun 6 lah. Kita biasa pilih dengan 4 harakat. Okey, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saya minta maaf di atas kekurangan. Kita berhenti di sini dulu walaupun awal sikit sebab hari dah hujan. Fokusnya hilang. Okey, hari hujan, bunyi hujan turun ni. Dan doakanlah supaya hujan ni hujan yang baik, hujan yang tidak memudaratkan, hujan yang memberi manfaat kepada kita semualah. Okey, hujan ni tanda Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita, merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan hujan. Okey, dalam ayat Quran kita jumpa faqultu astaghfiru rabbakum, hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Awal-awal lagi apabila kita istighfar, kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hujan. Kenapa? Kerana hujan merupakan sumber utama kepada rezeki kita dan rezeki kepada seluruh manusia atas muka dunia, seluruh makhluk atas muka dunia. Okey? Innahu kana ghaffara, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah Subhanahu Wa Taala banyakkan harta apabila kita banyak istighfar, banyakkan anak pinak kita. Sebab tu kalau orang yang tak boleh anak, dia kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan zuriat kepada dia. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan sungai-sungai kamu mengalir. Antara kedamaian kita di atas muka dunia ni, kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sungai. Yang lagi elok laginya, sungai tu mengalir di bawah kediaman kita. Masya-Allah, tabarakallah lah. Okey, saya kira kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minai. Ishrabi wa qarri aina.